Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan pengajian Islam dan ahli kumpulan saya ialah Muhammad Isyamuddin, Muhammad Zulfan dan Muhammad Yazid Azim bin Mazlan. Kumpulan kami akan membentangkan tentang aurat di kalangan pelajar teknikal di IKM Kuching. Aurat dalam kalangan pelajar teknikal sering diambil lewang kerana tidak diambil berat oleh setiap pelajar. Definisi aurat lelaki ialah yang pertama, bagi mazhab Imam Syafi'i ialah dari lutut hingga ke pusat. Yang kedua, haruslah menutup aurat ketika solat dan luar solat. Yang ketiga, aurat juga merangkumi pakaian yang longgar dan tidak menampakkan bentuk badan secara keterlaluan. Saya akan menyerahkan slide seterusnya kepada Hisyamuddin. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya iaitu Muhammad Zulfan kerana telah menerangkan slide sebelumnya. Seterusnya saya akan membentangkan tentang dalil berkaitan aurat lelaki. Dalil berkaitan aurat lelaki ada dua, iaitu melalui Al-Quran dan Hadis. Bagi Al-Quran adalah surah Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisan walibasu taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Yang kira-kira bermaksud, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutup aurat. Ayat surah Al-A'raf ayat 26. Bagi dalil yang berkaitan dengan hadis pula ialah apa-apa yang berada di antara pusat dan lutut adalah aurat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Darqutni. Seterusnya adalah 3 isu berkaitan aurat laki-laki. Yang pertama adalah pakaian bengkel tidak patuh syariah. Lelaki menutup pusat hingga lutut. Wanita pula adalah menutup seluruh tubuh kecuali tapak tangan dan muka. Lelaki diharamkan untuk memakai seluar pendek, baju tanpa lengan. Bagi wanita pula adalah berpakaian ketat dan menunjukkan tubuh badan. Bagi fatwa mufti berkaitan dengan pakaian ialah isyad hukuman ke-140 mufti wilayah persekutuan. Wajib menutup aurat sepenuhnya, tidak boleh separuh. Seterusnya adalah ketebalan kain, tidak jarang dan warna yang sesuai. Tidak boleh berpakaian yang nipis hingga menampakkan warna kulit dan bentuk tubuh. Mufti seterusnya adalah Irsyad Hukuman C761, Mufti Wilayah Persekutuan. Kain nipis menampakkan kulit tidak menepati syariah. Kelonggaran pakaian yang longgar tidak menampakkan bentuk badan. Wanita tidak digalakkan untuk memakai pakaian melengkap tubuh badan, contohnya seluar jin dan seluar tight. Mufti yang terakhir adalah Al-Kafi, pakaian ketat menampakkan bentuk tubuh badan juga diharamkan. Seterusnya saya akan memberikan kepada rakan saya iaitu Muhammad Yazid Azim. Isu yang kedua ialah aktivis sukan kurikulum di IKM Kuching. Contohnya pakaian tidak menutup aurat, seperti lelaki memakai pakaian seluar pendek di atas lutut atau baju tanpa lengan. Bagi perempuan pula, memakai pakaian ketat, sarung atau tudung tidak menutup dada. Bagi fatwa wilayah persekutuan, wajib menutup aurat sepenuhnya walau ketika bersukan. Pakaian ketat dan jarang diharamkan. Seterusnya, yang kedua,
bercampur bebas lelaki dan perempuan tanpa batas. Aktiviti melibatkan sentuhan fizikal atau percampuran rapat tanpa kawalan. Fatwa Mufti Wilayah Persekutuan dan Kelantan. Elak ikhtilat bebas yang boleh menimbulkan fitnah. Yang ketiga, pergerakan atau aksi tidak sopan. Contohnya gaya pergerakan yang menonjolkan bentuk tubuh atau mengundang pandangan tidak senonoh. Contohnya dalam tarian sukan tanpa kawalan aurat. Bagi fatwa Wilayah Persekutuan, dilarang melakukan gerakan yang boleh mengundang syahwat walaupun atas nama sukan. Yang keempat, masa dan tempat tidak sesuai. Contohnya aktiviti mengganggu waktu solat atau diadakan di tempat maksiat. Bagi fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan, wajib menjaga kewajipan ibadah dan elak tempat yang mendorong kepada maksiat. Isu yang ketiga ialah normalisasi budaya tidak apa. Normalisasi budaya tidak apa dalam konteks aurat di institusi kemahiran bermaksud sikap sambil lewat terhadap kewajipan menutup aurat. Contohnya, walaupun pakaian tidak patuh syariah, jelas melanggar peraturan pelajar atau pensyarah tidak menegur kerana sudah terbiasa melihat. Yang kedua, bentuk normalisasi di institusi kemahiran mara. Pakaian bengkel dan aktiviti sukan. Contohnya, lelaki memakai seluar pendek atau baju tanpa lengan. Wanita memakai tudung singkat, baju ketat atau jarang dan seluar legging. Untuk yang kedua, pakaian sukan ketat, jarang atau mendedah aurat. Tiada pemisahan aktiviti lelaki dan wanita walaupun melibatkan pergerakan fizikal yang melibatkan bentuk tubuh. Bagi pandangan fatwa Mufti Wilayah Persekutuan, wajib menutup aurat sepenuhnya. Pakaian ketat atau jarang adalah haram walaupun untuk tujuan kerja atau sukan. Mufti Perak, tidak patuh syariah dalam berpakaian di tempat kerja adalah satu bentuk maksiat yang tidak boleh diabaikan walaupun dianggap perkara kecil. Kesimpulannya adalah: 1. Aurat lelaki dari pusat hingga lutut wajib ditutupi dengan pakaian longgar, tebal dan sopan. Kedua, situasi di IKM Kuching masih ada pelajar memakai pakaian tidak patuh syariah seperti seluar pendek, baju tanpa lengan atau pakaian ketat. Yang ketiga, punca budaya tidak apa, sikap sambil lewat pelajar dan kurang penguatkuasaan peraturan pakaian. Keempat, kesan menjejaskan imej institusi, mengabaikan tuntutan agama, memberi contoh buruk kepada pelajar baharu. Itu saja dari kami. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.